Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Nurul Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, peningkatan kes COVID-19 di Terengganu dalam tempoh 2 minggu lalu menyebabkan kapasiti penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu hampir penuh. Kemasukan pesakit COVID-19 kategori 5 turut mencatat kenaikan. Kemasukan ke ward ini juga menunjukkan peningkatan kemasukan ke ICU. So, buat masa sekarang, kami di Negeri Terengganu ada 84% penggunaan ICU. So, dengan adanya ataupun siap sedia penyerahan hybrid ICU pada hari ini yang dengan kapasiti 10 katil ini sebenarnya sangat-sangat membantu kami, alhamdulillah, di Negeri Terengganu. Beliau memaklumkannya selepas majlis penyerahan ICU Hybrid HSNZ di Kuala Terengganu. ICU Hybrid dibangunkan dengan kos 3.2 juta ringgit itu akan mula beroperasi minggu depan bagi menampung pertambahan jumlah pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memantau kemasukan kes COVID-19 ke hospital dan pelbagai indikator lain susulan peningkatan kadar kebolehjangkitan R0 COVID-19 negara kepada nilai 1.0. Data itu berdasarkan jangkaan kes harian setakat semalam, itu lebih kurang 5 minggu selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi catatan di Facebooknya memaklumkan nilai R0 1.0 ini bermakna bagi setiap individu yang dijangkiti COVID-19, seorang lagi individu akan dijangkiti virus tersebut. Kadar ini sangat berisiko dan berpotensi untuk menyebabkan peningkatan kes yang mendadak sekiranya penularan jangkitan tidak dikawal sebaiknya. Justru, langkah pengawalan akan segera diambil bagi mencegah penularan virus. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menyifatkan peningkatan semula kadar kebolehjangkitan bermakna kes harian semakin mendatar dan tidak menurun. Malah beliau memaklumkan peningkatan nilai rate kepada 1.0 juga mungkin tanda awal kes positif COVID-19 akan melonjak. Justru, orang ramai digesa agar terus mematuhi SOP ditetapkan. Sementara kumpulan rentan, termasuk warga emas, dinasihatkan segera mendapatkan dos penggalak setelah memperoleh janji temu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menegaskan pemberian dos penggalak perlu dipergiat bagi meningkatkan tahap imuniti tubuh badan melawan COVID-19 sekaligus mengelak peningkatan kes baharu secara mendadak. Ini susulan kajian real world data mendapati terdapat kesan pengurangan imuniti terhadap COVID-19 selepas beberapa bulan seseorang individu lengkap divaksinasi. Pemilihan vaksin bergantung pada kelulusan regulatory NPRA dan kelulusan indikasi penggunaan oleh pakar perubatan perawat, sama ada daripada jenis homologous ataupun heterologous dengan dos premier terakhir. Setakat ini hanya vaksin Comirnaty telah diberikan kelulusan sebagai dos penggalak secara homologous selepas tempoh 6 bulan menerima dos pertama ataupun dos premier. Pemberian dos penggalak di Malaysia telah bermula 13 Oktober lalu dan diperluas kepada individu 18 tahun ke atas dengan komorbiditi, individu berusia 40 tahun ke atas, ibu mengandung dan petugas barisan hadapan. Para penggiat seni yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 diingatkan agar segera berbuat demikian. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata langkah itu penting untuk perlindungan kesihatan diri dan kelangsungan industri kreatif. Sebenarnya kelonggaran diberikan hanya kepada mereka yang telah mendapat suntikan. Kalau belum mendapat suntikan, sebenarnya mereka belum boleh untuk melakukan kegiatan mereka. Sedangkan kita nak semua orang dapat kembali semula berkarya dan aktif seperti biasa. Jadi elok semua orang mesti mendapatkan vaksin.
Penambahbaikan terhadap sistem penjagaan kesihatan perlu terus dilaksana seperti digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata ia bagi memastikan rakyat menikmati kehidupan lebih sihat dan sejahtera. Seterusnya merealisasikan hasrat menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. That is why in the 12 Malaysia plan, we selected some realisable targets for our country to achieve by the year 2025. For instance, we intend to ensure that there is a 1 to 400 doctor to population ratio in the country. We also intend to reduce the prevalence of smoking in our country by 6% and to reduce the risk of premature mortality by a further 2%. Bilik Gerakan Perikatan Nasional Dun Teluk Mas, Melaka diarah tutup 14 hari. Ia susulan satu kes positif COVID-19 dilaporkan. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman. Setakat ini, 23 individu kontak rapat telah diarah menjalani ujian saringan COVID-19. Sementara itu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan calon Ketua Menteri dari PN adalah daripada Bersatu. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan nama individu berkenaan. Calon CM ni kita akan umumkan tidak berapa lama lagi. Pastinya sebelum pilihan raya dan hari pengundian. Kita akan beritahu. Masa agak lama untuk menentukan siapa calon ketua menteri? Itu strategi kita. Kita tak mesti umum awal. Tapi tak umum langsung pun tak boleh. There must be person ramai sebenarnya yang layak dan boleh jadi ketua menteri. Jadi tak jadi masalah pada kita. Keputusan dah ada, Tan Sri? Siapa calon CM itu dah ada? Ya, sudah ada. Boleh beritahu dari parti mana? Bagi parti mana? Ya, sewajarnya kerana Bersatu mempunyai sejumlah kursi yang besar dan kami diberikan kepercayaan oleh rakan-rakan seperti PAS dan Gerakan. Ketua Menteri itu akan datang daripada Bersatu. Dalam pada itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berpendapat SOP pelaksanaan PRU Dun Melaka sesuai diguna pakai pada PRU Dun Sarawak akan datang. Ia terutamanya berkempen menerusi media sosial. Saya yakin SOP di Melaka akan diguna pakai juga di Sarawak. Jadi kita kena ikut SOP lah. Dan bagi saya, bagi kita lah, bagi kawasan Dun Bukit Kota ini, kita sebenarnya dah bersedia awal dengan beberapa option lah. Termasuk juga menggunakan media sosial sebagai cara kempen utama lah. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Ambas memaklumkan SOP PRU Dun Sarawak perlu mengambil kira faktor geografi dan logistik, khususnya membabitkan penduduk di kawasan pedalaman. Ia penting bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, seterusnya mengekang penularan COVID-19.
Masih bersama kami dalam berita tengah malam. Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai KDNK pada kadar 3 hingga 4% tahun ini. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yakin ekonomi negara bakal kembali positif dipacu pembukaan semula lebih banyak sektor ekonomi. Masih on track kerana suku ketiga memang kita dah jangkakan negatif 4.5 kita dapat lihat. Bila ekonomi itu dibuka semula bulan Oktober kan, kerana suku keempat Oktober, November, Disember, kita sekarang dalam pertengahan suku keempat, insyaAllah kita akan balik positif dan unjuran kita memang on track lah to be antara 3 hingga 4%. Kerana 9 bulan dia dah 3% dah, walaupun dia negatif 4.5. 9 bulan pertama tu ialah 3% pertumbuhan KDNK kita. Beliau menjelaskan perkara itu kepada media di Jakarta, Indonesia sebelum pulang ke tanah air selepas mengiringi Perdana Menteri ke Republik itu bagi lawatan rasmi 3 hari. Dalam pada itu, beliau turut optimis hubungan ekonomi kedua-dua negara akan semakin rancak susulan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berakhir semalam. Jelas beliau, ahli-ahli perniagaan yang ditemui terus yakin dengan kestabilan ekonomi Malaysia meskipun negara melalui perubahan tampuk kepimpinan. Walaupun ada pertukaran kerajaan, ini pendapat mereka lah, kita dapat lihat daripada PH, daripada Tun Mahathir dahulu kepada Tan Sri Muhyiddin dan sekarang kepada Datuk Seri Ismail Sabri, mereka dapat melihat bahawa negara kita agak stabil dari segi polisi. Jadi kalau dia macam berbincang dengan saya, tak berapa risaulah dengan isu politiknya, kerana mereka lebih risau sama ada polisi itu akan bertukar dengan pertukaran kerajaan. Menerusi lawatan itu, 4 memorandum persefahaman dan perjanjian turut dimeterai oleh sektor swasta kedua-dua negara bernilai $3.1 bilion Amerika. Komuniti pelabur Indonesia turut menyambut baik keinginan syarikat Malaysia untuk menjalinkan kerjasama dalam pembangunan Kalimantan Timur yang bakal menjadi ibu negara baharu Republik itu. Menuju ke hadapan, saya agak optimistik kerana melihat laporan-laporan media di sini. Saya silibat urus saya dengan menteri-menteri di sini dan juga pihak swasta. Mereka memang menyambut baiklah kedatangan kita di sini, terutamanya Perdana Menteri kita. Saya rasa dengan pembukaan ekonomi dan selepas ini pembukaan order kita, ini akan lebih akan mempercepatkan perbincangan yang sudah mula dan ini akan mengeratkan lagi hubungan ekonomi di antara dua negara. Kita tak boleh berhenti di sini saja. Jelasnya persetujuan pemimpin kedua-dua negara untuk melaksanakan aturan koridor perjalanan bakal memudahkan urusan kerjasama ekonomi tersebut. Bagaimanapun, kedua-dua pihak akan memastikan aspek kesihatan dan keselamatan masyarakat terus diutamakan Kerajaan Malaysia Indonesia. Dan bagi penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali, langkah mewujudkan laluan koridor perjalanan Malaysia-Indonesia bakal memberi limpahan manfaat kepada kedua-dua negara. Ini terutamanya dalam usaha merancakkan semula sektor pelancongan yang teruk terjejas akibat COVID-19. Sektor pelancongan adalah satu sektor yang boleh berpotensi untuk dijana dengan kerjasama antara kedua negara. Sektor pelancongan yang boleh menghasilkan dan juga menjana pendapatan yang besar bagi negara yang memiliki geografi yang sangat sesuai dengan aktiviti pelancongan dan juga rekreasi yang boleh menarik pelancong daripada dalam dan luar negara.
Majlis Belia Malaysia MBM pula berharap hubungan dua hala yang kukuh antara Malaysia dan Indonesia perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam meningkatkan penglibatan belia dalam pelbagai platform kerjasama. Antaranya dalam lapangan diplomasi dan tindakan mengatasi isu alam sekitar termasuk perubahan iklim. Presiden MBM dalam kenyataannya memaklumkan belia di kedua-dua negara sedia memperkukuh kerjasama yang telah terjalin dalam usaha mewujudkan aspirasi dan visi untuk masa depan lebih baik. Pelan Induk Wakaf Nasional akan diperkenal untuk memperkasa pengurusan wakaf di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelan holistik itu selaras hasrat menjadikan wakaf sebahagian daripada kerangka rancangan Malaysia ke-12. Fokus kelima dan keenam RMK 12 menggariskan peranan kritikal yang perlu dimainkan oleh institusi wakaf dalam membantu keluarga Malaysia keluar daripada kepompong kemiskinan. Ia selaras dengan usaha untuk mempelbagaikan sumber kewangan bagi membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumiputera. Menerusi bajet 2022 juga, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak 10 juta ringgit bagi memulakan inisiatif wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana, wakaf pertanian dan wakaf bencana. Ketika berucap pada Majlis Pelancaran Wakaf Felda di Ibu Negara, Perdana Menteri turut memaklumkan 30% keuntungan diperoleh Wakaf Felda akan diperuntuk untuk kebajikan. 5% lagi akan disalurkan kepada Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan, manakala selebihnya akan dilabur semula. Perkembangan banjir di Kedah. Setakat 5 petang tadi, 3 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka kini menempatkan 161 penduduk. Kenyataan Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Major Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof memaklumkan 2 PPS di Pendang iaitu Dewan Rakan Sukan Tanah Merah dan Dewan Cenderawasih berkurang daripada 146 kepada 136 orang. Sementara di Kubang Pasu menyaksikan pertambahan 1 keluarga dimasukkan ke PPS SK Malau menjadikan jumlah terkini 5 keluarga melibatkan 25 mangsa ditempatkan di PPS berkenaan. Sebuah ladang ayam di Semanggol, Perak diarah menghentikan sementara operasinya selepas dipercayai menyebabkan gangguan lalat di 3 buah kampung berdekatan sejak 3 dekad lalu. Tegas Exco Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri Razman Zakaria, pemilik ladang diminta untuk memastikan sistem pengendalian sisa tinja yang dibuat mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Dan kita minta lah tempat ni dan kita arahkan kepada Jabatan Veteriner supaya tidak membenarkan dia memasukkan anak ayam untuk ni barulah sehingga dia ikut semua peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Jabatan Veteriner. Di Miri, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun berdepan hukuman gantung sampai mati selepas disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Dia diberkas di Jalan Tanjung Batu, Kampung Padang Kerbau semalam.
Hasil pemeriksaan, polis menemukan beg kertas mengandungi 12 paket plastik lut sinar berisi ketulang kristal disyaki dada jenis metamfetamin seberat 131 gram. Nilai rampasan berjumlah RM13,100. Kenyataan Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Hakimal Hawari memaklumkan ujian air kencing turut mendapati suspek positif metamfetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Segmen sukan. Saudara, Festival Badminton Indonesia 2021 yang merangkumi 3 kejohanan bertahap antarabangsa akan membuka tirainya pada 16 November sehingga 5 Disember depan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia. Kejohanan Masters Indonesia, Terbuka Indonesia dan Pusingan Akhir Jelajah Dunia BWF akan dilangsungkan dengan sistem gelembung sukan dan SOP yang ketat. Namun pastinya lebih kondusif dan dinanti peminat badminton dunia. Wartawan Tina Rama ada perinciannya. Pada kejohanan yang menerima penyertaan daripada 23 negara ini, pemain badminton serta pegawai dari seluruh dunia akan menginap di hotel bertaraf 5 bintang yang dilengkapi fasiliti lengkap termasuk tempat berlatih. Bagi membataskan interaksi antara pemain dan orang luar, The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Bali International Centre akan ditutup bagi pengunjung luar sehingga tamatnya kejohanan ini. Semua yang terlibat dalam kejohanan ini diwajibkan tiba di The Westin Resort pada 11 November sebelum tengah malam. Ini bagi memastikan tempoh 5 hari kuarantin disempurnakan sebelum bermulanya kejohanan Indonesia Masters pada Selasa depan. Bagaimanapun, gelembung sukan berbeza dilaksanakan berbanding sebelum ini apabila pemain dibenar menikmati kemudahan fasiliti lain di lokasi ini seperti kolam renang, pawagam terbuka, snooker dan restoran. Satu majlis makan malam dibuat penganjur kejohanan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI bagi menyambut kehadiran semua yang terlibat dengan Festival Badminton Indonesia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Skuad Badminton Negara Flandi Limpele menyifatkan kelonggaran kemudahan dengan pematuhan SOP itu sedikit sebanyak membantu mengurangkan tekanan pemain selepas kejohanan berturut-turut sejak September lalu. Ya, saya rasa ini event ini sangat berbeda ya dengan yang lain karena event ini kalian ada macam festival, ada sedikit enjoy, relax, tapi tetap fokus ya dalam pertandingan. I think it's really good for the badminton family. Sebab I think this is the time that everyone, all the players from all around the world can be together in one place. So it's a very new and exciting journey for me. Sementara pemain ranking ketiga dunia Anders Antonsen juga cukup teruja memulakan kempen kejohanan di Bali. It's different. It's very different. So it's very fun to experience something like this. Yeah, I don't know. I'm just enjoying the experience, and so I've only been here for like a day, but so far it's been great. Yeah, but I'm looking forward to be here for three weeks at least, and just take the whole experience. Beberapa hari lagi menjelang kejohanan di Bali diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kesemua pemain negara. Ini bukan percutian buat kamp badminton Malaysia, 3 kejohanan yang bakal menjadi aksi penting bagi semua pemain. Selamat maju jaya kepada kamp badminton negara. Tina Rama, Indonesia, Berita RTM. Arena silat bakal diwujudkan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi membolehkan penggiat seni bela diri itu menjalankan aktiviti dengan lebih teratur. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidin Kasim berkata ia penting bagi memertabatkan imej silat agar lebih dikenali dan dihormati di mata dunia. Untuk membolehkan kita meneruskan seni silat yang begini berharga kepada bangsa Melayu.
kita mengharapkan supaya silat seperti Sokan boleh menyatu padukan bangsa. Rakyat Malaysia bersatu padu di bawah Sokan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Seni Silat Wilayah Persekutuan di kementeriannya. Mengulas mengenai lokasi arena silat tersebut, Datuk Seri Syahidan berkata perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Menjelang kejohanan hoki Piala Dunia Remaja 2021 di Bhubaneswar, India bermula 24 November ini, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal, optimis skuad projek khas lelaki kebangsaan mampu mencipta kejutan biarpun saingan di dalam kumpulan A dijangka sengit. Datuk Seri Subhan Kamal mahu mana-mana pemain yang bakal diturunkan jurulatih Wallace Tan nanti perlu buang rasa gentar dan takut selain menerapkan rasa keyakinan yang tinggi. Ini kerana skuad kali ini dibarisi pemain yang julung kalinya menyertai Piala Dunia. Official target ni kita bagi KHM, we hope that they do well. We hope that we will take one step at a time. We want to make sure that we qualify for the next round. As you know, our group is not easy. We have been drawn with Chile. Chile is a surprise team because in the South American tournament, they beat Argentina, and Argentina is supposed to be one of the top teams in the world. And then South Africa with us also. South Africa is a very strong team. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran jersey rasmi pasukan hoki remaja di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Skuad hoki remaja bakal memperagakan 3 warna jersey, iaitu warna kuning sebagai jersey utama, warna putih jersey kedua serta jersey berwarna jingga yang ditaja Puma. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Belgium, Chile dan Afrika Selatan dan dijadual berlepas ke India Selasa depan selain dijangka akan melalui beberapa siri aksi pemanas badan sebelum kejohanan berlangsung. Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Akhimullah Anwar esok percaya akan kemampuan rakan sepasukannya untuk menjayakan misi di India. Ini dibuktikan menerusi peningkatan momentum persembahan dipamerkan rakan seperjuangan. Alhamdulillah setakat ni semua pemain menunjukkan prestasi yang positif lah. So insyaAllah akan dikekalkan sampai ke Piala Dunia Remaja. Dari situ saya rasa semangat sepasukan, macam mana kita ketinggalan, lepas tu kita bounce back untuk kejar gol tu dan menang game tu. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nur Alis Adi Auba mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.